Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Mak, ayah, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala, alhamdulillah kita bersua kembali untuk pertemuan yang kedua pada hari ini. Mak sihat, ayah sihat, sahabat-sahabat sihat. Semoga Allah Subhanahu taala berikan kita semua kesihatan yang baik, diberikan kita kelapangan, dipermudahkan segala urusan, dikeluarkan daripada segala kesulitan, dan jika sakit Allah berikan kesembuhan, dan juga digantikan setiap kesusahan, musibah yang kita lalui ini ada kebaikan besar di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah pada pertemuan kita yang kedua hari ini Adhan nak sambung semula perbincangan kita tentang surah Fatihah semalam. Allah SWT menyambung lagi kata-kata beliau dalam ayat yang seterusnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiga ayat daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat tersebut Allah Ta'ala bicara akan engkau kami sembah, akan engkau ni engkau kepada Allah, kemudian akan engkau juga kami meminta mohon pertolongan. Ayat ni Allah Subhanahu Ta'ala dia mengajarkan kepada kita, ada dua perkara yang Allah Ta'ala ajar. Yang pertama, Allah Ta'ala dia nak ajar kita, kita sebagai hamba ni apa yang perlu kita buat. Semalam kita bincang tentang isu Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya, bermula dengan basmalah, puji-pujian. Kemudian Allah Ta'ala bicarakan bahawa alam ini dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam pengawasan Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bicarakan tentang sifat Rahman, Rahim Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang akhirat, tentang akhirat. Dan hari ini Allah Ta'ala dia sebut tentang akan engkau kami sembah, iaitu Allah kita sembah, dan Allah jugalah di tempat kita meminta dan memohon pertolongan. Dalam arti kata Allah nak mengajar kepada kita bahawa hanya Allah sahaja tempat yang kita sembah. Maksud tempat sembah ni Tuhan semata-mata, hanya Allah, tidak ada lain. Tidak ada sesuatu benda ataupun perkara ataupun sesuatu yang lain yang dijadikan sebagai tawajuh, tempat hadaf dan tujuan matlamat kita. Hanya semata-mata Allah. Allah Tuhan kita, Allah yang jadikan kita. Kemudian yang keduanya, Allah juga wa iyyaka nasta'in, Allah lah tempat kita memohon, meminta pertolongan, dalam arti kata meletakkan pengharapan kita, penyerahan kita, pergantungan harap kita hanya semata-mata pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama, Allah Ta'ala dia nak mengajar kita tentang konsep ta'abbud dan juga pengharapan, raja'. Dan yang kedua, Allah mengajar kita bahawa dalam bab ta'abbud, dalam bab raja', segala-galanya pada Allah. Dua perkara. Pertama, pada diri kita sebagai seorang hamba. Kita nak ta'abbud pada siapa? Kita nak jadikan tawajuh kita pada siapa? Penyembahan kita pada siapa? Tuhan kita siapa? Iaitu hanya semata-mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dunia. Sebab sekarang ni ada konsep ta'abbud ni ataupun penyembahan ni, ada orang, ada manusia yang mana dia benar-benar baik keimanannya pada Allah SWT, meletakkan ta'abbudnya hanya semata-mata pada Allah. Tapi ada yang mana mereka itu ta'abbud pada makhluk. Ta'abbud pada makhluk ni ada rasmi, ada tak rasmi. Ada ta'abbud pada makhluk yang rasmi, agama lain. Orang yang beragama dengan agama yang lain, mempunyai keimanan-keimanan yang lain. Tapi yang secara tak rasmi, secara tak langsung, yang ta'abbudnya itu secara tak langsung dia mengabdikan diri pada makhluk, iaitu dia lebih takut pada makhluk, dia lebih rasa hormat pada makhluk, dia lebih rasa takut pada kehidupan dia, dia lebih rasa rasakan makhluk itu lebih segala-galanya daripada Allah SWT. Ini ta'abbud, pengabdian. Begitu juga pengharapan. Wa nasta'in tadi, meminta dan memohon pertolongan pada Allah tadi, iaitu meletakkan pergantungan harapnya bukan pada Allah tapi pada makhluk. Ini Allah Ta'ala ajar kata. Sebab konsep kehidupan kita ni dia hanya terikat dengan ta'abbud dan nasta'in, raja', penyembahan dan juga
Begitu juga, tak kira lah makan, minum, makan ni makan ni hanya sekadar tak lebih pada usaha. Tapi lebihnya kita makan kerana apa? Kita makan kerana mengharapkan keredaan Allah. Allah suruh kita makan supaya dengan makan Allah berikan kesihatan. Dengan kita makan Allah berikan kita berikan kita kekuatan untuk kita melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama, setelah usaha tadi, kita perlu ada nasta'in, iaitu meletakkan pengharapan hanya semata-mata pada Allah SWT. Itu satu konsep. Satu konsep yang lain pula, yang mana dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala ajar pada kita tentang konsep usaha dan juga tawakal. Mesti ada usaha, ada tawakal. Ada usaha, ada tawakal. Usaha perlu, tetapi usaha kita tidak memberi bekas. Hanya semata sekadar usaha untuk melepasi konsep sebab dan musabab, yang mana Allah SWT menjadikan kehidupan di dunia ini ada keterikatan sebab dan musabab. Bila buat macam ni akan jadi macam ni, bila buat macam ni akan jadi macam ni. Makan cili rasa pedas, makan gula rasa manis, makan garam rasa masin. Api membakar, panas, sifatnya panas. Air sejuk, dia mempunyai sifat, ada keterikatan sebab dan musabab. Tetapi bukan sebab itu memberi bekas. Memberi bekas hasilnya adalah tetap daripada Allah SWT. Itu sebabnya Allah SWT ikat na'budu ataupun dengan kata usaha tadi, mestilah dengan rajak pengharapan kita, penyerahan kita semata-mata pada Allah SWT. Hari ini kita usaha dengan berubat situasi keadaan hari ini, dengan musibah, wabak, virus dan sebagainya, kita berusaha. Tapi dalam usaha kita tadi perlu ada rajak. Rajak tadi tidak melepasi, rajak tadi, usaha tadi tidak membatasi rajak. Usaha tadi tidak membatasi rajak. Maksudnya apa? Pengharapan mesti jauh lebih tinggi. Usaha perlu usaha. Usaha perlu sehabis-habis usaha. Tetapi rajak tadi mestilah sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu, hanya semata-mata pada Allah Subhanahu Taala. Kemudian Allah Taala ajar pada kita lagi supaya dalam masa yang sama kita kena minta hidayah, petunjuk pada Allah, jalan yang lurus. Maknanya konsep doa tu penting. Selain daripada kita berusaha, bertawakal dan juga meminta dalam bab berdoa tadi, di antara benda yang besar ialah memohon hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita harapkan supaya kita ni, setiap langkah kita, tindakan kita, perbuatan kita, semuanya menghasilkan keredaan Allah. Kita makan Allah redha, kita minum Allah redha, kita kahwin Allah redha, kita jalani kehidupan kita, semuanya itu dalam keredaan, apatah lagi ibadah kita yang kita laksanakan tadi, semuanya duduk dalam keredaan Allah. Jadi nak dapatkan keredaan Allah, perlulah kita jalani setiap perbuatan tadi yang boleh mengundang keberkatan, keredaan daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi nak dapatkan tu, Allah sendiri yang beri hidayah. Allah beri hidayah. Allah yang berikan hidayah pada kita supaya bila kita makan tadi, kita baca doa, kita baca bismillah. Lepas kita makan, Allah berikan hidayah supaya kita menyebut alhamdulillah, kita baca doa lepas makan. Ini hidayah. Ini hidayah. Allah yang menggerakkan hati kita, memberikan taufik dan hidayah pada kita, dan akhirnya ditiupkan taufik dan juga digerakkan kita supaya akhirnya kita mendapat hidayah tersebut. Itu penting. Itu sebabnya tidak ada hidayah yang lebih baik kecuali hidayah yang bersangkut paut dengan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus bagaimana? Jalan lurus yang sebagaimana Allah Ta'ala sebut, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sebagaimana Allah Ta'ala telah berikan nikmat kepada mereka-mereka yang terdahulu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Ini dia perkara yang perlu kita teliti, perlu kita lihat bagaimana konsep hidayah yang kita harapkan tadi, sebagaimana yang Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka-mereka daripada minan nabiyyin, daripada para nabi, wasiddiqin orang-orang yang benar, wasalihin orang-orang soleh, dan juga para syuhada. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala berikan peringatan kita, jangan sampai kita menjadi seperti golongan-golongan ghairil maghdub waladdallin, iaitu golongan yang dimurkai oleh Allah SWT, yang dimarahi, yang dibenci oleh Allah SWT, dan juga golongan-golongan yang sesat, waladdallin. Siapa dia? Dalam tafsir ada ulama ungkapkan iaitu Yahudi dan Nasara, Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasara. Ni dua golongan. Jangan sampai
kita termasuk dalam golongan mereka ataupun mengikuti jejak langkah mereka ataupun perbuatan mereka yang mana mereka ni melaksanakan sesuatu perkara sehingga mengundang kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya dalam Quran nanti lepas ni, insya-Allah dalam pertemuan-pertemuan kita akan datang, kita akan bicarakan tentang apa tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan daripada Yahudi dan Nasrani yang sampai mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka, dan untuk sebagai satu pengajaran dan ibrah kepada kita supaya jangan kita buat perbuatan ataupun satu-satu tindakan sebagaimana tindakan mereka. Wallahu taala alam. Terima kasih. Insya-Allah kita bersua lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.